Selamat pagi Bapak dan Ibu. 弟兄姐妹们，早上好！ Senang sekali pada hari ini kita kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan juga kasih persaudaraan di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. 今天很高兴，我们大家可以享受神的恩典，我们大家也可以享受在主里弟兄姐妹们的爱。 Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema melayani seperti Yesus melayani. 今天我们要思想的主题就是效法基督的服事。 Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat 17. 我们将翻开我们的圣经，是从约翰福音第13章第1到第17节。 Saya akan membaca ayat pertama sampai dengan 9, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin ayat 10 sampai dengan ayat 17. 牧师会用印尼文从第1节到第9节读，那用中文的弟兄姐妹们，我们可以从第10节到第17节。 Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia akan datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." 第10节，耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。” Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mengadakan beberapa wawancara untuk pengerjaan tesis saya. 弟兄姐妹们，在前一段时间，我在我的这个论文的过程中，我有采访了几位的弟兄姐妹。 Dan kepada beberapa orang yang saya wawancara itu saya tanyakan, Bapak atau Ibu, apa yang menjadi harapan agar khotbah-khotbah di gereja kita boleh lebih menyentuh hati, lebih menjadi sarana untuk pertumbuhan iman kita. 我就向那几位我采访的弟兄姐妹们这样问他们：你们对我们教会来提升教会的讲道的质量，让这个讲道可以更触摸会众的心。 可以让他们有属灵的成长，你有什么期待或者是期望呢？ Ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa
Harapannya adalah apa yang disampaikan oleh pengkhotbah atau hamba Tuhan itu pun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 有几位这样回答，他们就说他们期望这位讲员呢，他会以身作则，就是为自己所传的可以树立好的榜样。 Artinya firman Tuhan bukan hanya dibicarakan tetapi juga dilakukan dan itu dapat disaksikan atau berbuah kepada orang-orang lain di sekitarnya. 意思是说，神的话语不单是被传道或者传讲而已，但是真正是要把它见证出来、做出来。 Bapak dan Ibu, ini merupakan satu cerminan, satu teguran, satu koreksi bagi saya pribadi. Dan saya berpikir bahwa ini juga koreksi bagi setiap kita. Seringkali kita mudah untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, tetapi kita gagal di dalam melakukannya. 这对我来说是一个批评，因为我自己也觉得，当传讲的时候是容易，但是要把它行出来的时候是不容易的。 Saudara-saudara, mungkin dalam beberapa diskusi kelompok saya pernah mendengar atau mungkin juga saudara-saudara pernah mendengar ada orang-orang yang mengeluhkan ya kecewa kepada gereja atau tepatnya kecewa kepada hamba Tuhan, kepada majelis atau aktivis di gereja ataupun sesama saudara-saudara seiman oleh karena apa yang ia lihat tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dikehendaki oleh Tuhan. 在有几个的小组里，我常常听到有几位弟兄姐妹这样的埋怨，因为他们常常看到的与神要我们做的是不一致的。 Banyak orang yang kecewa pada akhirnya juga meninggalkan gereja atau lebih seriusnya mereka meninggalkan Tuhan oleh karena kesaksian atau keteladanan dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. 很多人他们就离开了教会，或者是已经离弃了神，因为他们对教会失望了。 Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka. 我们被神呼召，成为这已经被打开的书信。 Kita seharusnya menjadi teladan dalam setiap kehidupan dan juga bahkan di dalam pelayanan kita. 我们应该在我们的各方面的生活服饰，可以成为一个典范。 Saudara-saudara, ada beberapa orang yang sangat mengidolakan hamba Tuhan tertentu, pada akhirnya orang itu kecewa oleh karena hamba Tuhan yang ia idolakan itu ternyata terpleset di dalam satu kasus atau dalam satu jeratan dosa tertentu. 有些人可能会很崇拜一位讲员或者是一位的神父，当那位神父讲到那里，他也一定会到那个地方。但是他知道这位神父他在法律上有案件，或者是他已经陷入在罪里的时候，那这位会友他就失望了。 Saya percaya bahwa setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin gereja, setiap pelayan-pelayan Tuhan, tentu kita berjuang dan kita harus berjuang agar hidup kita tetap kudus, tetap murni di hadapan Tuhan. 我相信我们每位神父、每位圣工人员，或者是每位在教会领导的，一定是在奋斗，或者是尽量的在奋斗，让我们所做的都可以按照神的旨意做出来。 Akan tetapi natur kita sebagai manusia yang pernah jatuh dalam dosa, natur itu seringkali muncul ketika kita menghadapi berbagai macam godaan-godaan. 但是我们作为一位人，就是我们有我们的本性，常常我们面对这个试探的时候，我们会跌倒。 Seperti yang Tuhan Yesus katakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. 就像耶稣所说的。 其实我们的圣灵是要去顺服的，但是我们的身体是弱的。 Atau yang seperti Rasul Paulus katakan, aku hendak berbuat apa yang baik, tetapi yang ada di dalam dagingku, keinginanku adalah melakukan yang sebaliknya. 或者保罗说，我想做的是一件好事，但是我自己呢是做出来的是一件不好的。
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, setiap hari ingatlah hamba-hamba Tuhan, ingatlah pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan gereja, agar kami semua dapat dan kita semua dapat hidup di dalam kebenaran dan dalam kemurnian. 所以弟兄姐妹们，请你也常常纪念在教会的神仆、教会的领导人，让他们可以每天活着在圣洁里。 Melayani seperti Yesus melayani kita berbicara mengenai keteladanan. 效法基督的服饰，我们在这里讲的是我们要效法基督的榜样。 Jadi siapa teladan kita yang perlu kita teladani Bapak dan Ibu? 所以是谁是应该当着我们的典范呢？ Kita perlu meneladani Yesus yang merupakan teladan yang sempurna. 我们需要的去从耶稣的身上学习，他就是我们完美的榜样。 Barangkali kita akan kecewa terhadap hamba Tuhan, terhadap majelis atau sesama saudara seiman kita di gereja. 可能我们会对神仆、执事或者是在教会的弟兄姐妹们感到失望。 Akan tetapi kalau mata rohani kita terus memandang kepada Yesus, maka kita tahu bahwa Yesuslah yang sempurna, yang harusnya kita ikuti, yang seharusnya kita turuti dalam kehidupan kita. 但是，若我们的信业者专注于耶稣，那我们就知道，只有耶稣是我们需要跟随的，只有耶稣是我们需要遵守的。 Pada hari ini kita akan belajar bagaimana meneladani Yesus di dalam pelayanannya. 今天我们需要来学习如何来学习耶稣的榜样呢？ Begitu banyak sekali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang kita teladani, yang bisa kita lakukan. 耶稣所做的是很多很多，让我们可以学习的。 Tapi pada hari ini kita akan melihat teladan Yesus bagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-13 ini. 但是今天我们会根据约翰福音第13章所说的，如何来去从耶稣身上来学习。 Saudara-saudara, nas Alkitab ini terjadi ketika Tuhan Yesus hendak diserahkan atau malam sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. 我们读的这个经文，那个就是耶稣要被逮捕，离的时间不远。 Pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya berkumpul dalam sebuah ruangan. 耶稣与他的门徒在那时候，在一个房间里聚集。 Bapak dan Ibu, adalah suatu hal yang menjadi budaya bagi orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Yerusalem pada masa Tuhan Yesus, yaitu ketika mereka berkumpul, ketika ada satu pertemuan, ya maka ada seorang yang membasuh kaki. 在那时候的文化背景，就是在耶稣时代，耶路撒冷人当他们聚集的时候，一定会有一个人帮他们洗脚。 Karena kala itu mereka mengenakan sendal-sendal yang terbuka ya, dan juga mungkin banyak debu yang menempel pada kaki ya, mungkin bercampur dengan kotoran-kotoran hewan dan sebagainya. 因为他们那时候穿着的是露趾凉鞋，那他们在走路的时候，那个尘土都在飞扬，他们可能也走在那个一个路上，那个路上也掺杂了有这个动物的粪便。 Adalah sebuah yang biasa jikalau ada seorang budak dalam level yang terendah, kemudian dia membasuh kaki daripada tamu-tamu. 是一项很常见的事情。如果我们看到一个最低级的奴隶，他把人洗脚。 Di dalam pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, tidak ada satupun yang berinisiatif untuk membasuh kaki satu dengan yang lain. 当耶稣与他门徒聚在一起的时候，没有一个门徒，他们有主动的去洗脚。 Firman Tuhan menyatakan kepada kita, kemudian Yesus bangun, dia melepaskan jubahnya, kemudian dia mengikat kain lenan di pinggangnya, kemudian dia membasuh kaki dari murid-muridnya. 主的话语对我们说，耶稣就离席站起来，脱了衣服，拿一条毛巾束腰。 Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya? 我们可以在这里向耶稣学习什么呢？ Apa yang bisa kita pelajari di dalam pelayanan Kristus yang harusnya kita lakukan saat ini?
我们可以从耶稣身上在服侍方面学习什么呢？ Yang pertama adalah Yesus melayani dengan totalitas. 第一就是耶稣是全然的服侍。 Pada ayat 1b di situ dituliskan Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. 在第一节的后半段，耶稣知道自己离世归父的时候到了。 Ayat 3a juga dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 第三节的前半段，耶稣知道父已将万有交在他手里。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya untuk menempuh jalan salib itu sudah dekat di hadapannya. 耶稣知道要走这十字架的路已经在面前了。 Sudah saatnya Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan demi menebus dosa-dosa seisi dunia ini. 耶稣的时间已经到了，就是他要把自己，要献给世上来赎这个人间的罪。 Saudara, jalan salib bukanlah bagian dari skenario drama penyelamatan Allah. 十字架之路不是一个救赎的戏剧，的一部分而已。 Salib merupakan satu kenyataan yang pahit yang Allah pilih untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 但是十字架之路就是耶稣为救世人，而他就是已经而他应该要死，这就是他痛苦一定要走入这痛苦的实现。 Tidak ada cara lain yang dapat membuat manusia kembali berelasi intim dengan Allah tanpa adanya korban yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah sendiri. 除了这完美的赎罪祭呢，就是神自己执行的，没有一件事情可以让神与人和好。 Dan Tuhan Yesus pun memberikan dirinya, tubuhnya, darahnya bagi manusia yang berdosa sebagai korban penebus yang sempurna. 主耶稣就是他用自己的身体、自己的血献上，来成为这完美的赎罪祭。 Saudara-saudara, kalau kita melihat di bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 如果我们看到耶稣在客西马尼园是如何的挣扎呢？ Saudara, murid Yesus yang bernama Lukas mencatat bahwa pada saat itu peluh Yesus seperti butiran-butiran darah. Seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 路加在路加福音这样的描述：主耶稣祷告的汗珠如大血点滴在地上。 Menurut penelitian medis, saudara-saudara, hal ini bisa terjadi jikalau seseorang berada dalam satu tekanan psikologis yang luar biasa. 医学上认为，这种的现象出现在人心里承受极大的压力。 Artinya Tuhan Yesus benar-benar mengalami pergumulan, benar-benar menghadapi satu ketakutan, kekhawatiran untuk menghadapi jalan salib itu, saudara-saudara. 这意味着，就是耶稣真正的面对极大的这个奋斗挣扎，来去走这个十字架之路。 Di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau berkenan ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. 耶稣在他的人性里这样说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus telah menyerahkan semuanya termasuk dirinya untuk melayani orang-orang yang bukan mengasihinya, bukan hanya untuk orang-orang yang menghormatinya, menaatinya, tetapi juga untuk orang-orang yang memberontaknya, yang memusuhinya, yang meludahinya, yang menyiksanya. 弟兄姐妹们，主耶稣已经献上他的一切，他以他的完全来去服侍，他不是对那些爱他的人、尊敬他的人，但是他都为那些有仇恨的，为那些虐待他的人来服侍。
Bapak dan Ibu, di dalam kita melayani Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi masa-masa atau hal-hal yang sulit yang menjadi tantangan. 弟兄姐妹们，当我们服侍的时候，有时候我们会面对在服侍的时候，我们有一个很大的挑战。 Barangkali di dalam melayani Tuhan kita bisa terluka oleh karena orang-orang yang mungkin salah mengerti kita, yang mungkin tidak suka kepada kita. 在服侍中，我们可能会被一些人伤害，因为可能有不同的因为他们可能有一个错误，他们不明白。 Di dalam melayani Tuhan seringkali kita menghadapi hal-hal yang mungkin kita menangis di dalamnya. 当我们服侍神的时候，我们可能哭泣了。 Saya teringat apa yang dikhotbahkan oleh Pendeta Yakub Susabda ketika dia diemeritasi atau ketika memasuki masa pensiun. 我想起那时候亚各苏萨的牧师他讲过的一篇道，就是当他还没退休的时候， Ketika itu beliau berkhotbah mengenai yang terluka, yang menyembuhkan. 那时候他说，就被伤害的人，他会医治别人。 Banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terluka, tetapi dia harus juga menjadi orang-orang yang menjadi sarana anugerah Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang lain yang terluka. 很多神的仆人，他们也被伤害了，但是他们也成为神的器皿，来去医治别人的。 Beliau mengatakan kita harus belajar dari Yesus. Walaupun terluka, walaupun disalib, tetap melayani Tuhan. 他说，我们需要向耶稣学习，虽然是耶稣已经被伤透了，但是他还是仍然的服侍。 Tentu ini mudah untuk kita bicarakan, saudara-saudara, mudah untuk saya sampaikan dalam mimbar ini, tapi merupakan satu pergumulan, suatu kesulitan kalau kita sungguh-sungguh menghadapi situasi seperti itu. 当然这件事我们讲得很容易，但是真正来面对这个事情的时候，其实不简单。 Tetapi bukankah Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. 但是耶稣不是已经对我们说了吗？他一定会与我们同在。 Bukankah Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata kalau Roh Kudus turun di atas kamu maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria dan seterusnya. 耶稣岂不是已经对我们说的呢？就是圣灵会，我们会受到圣灵，那我们也可以他在各地方成为他的见证。 Totalitas melayani Tuhan bisa kita lakukan jikalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. 当我们依靠神，我们依靠圣灵的带领的话，我们就可以向耶稣全然的服侍。 Hal yang kedua, bagaimana kita melayani seperti Yesus melayani? 第二，我们如何来向耶稣在服侍上学习呢？ Hal yang kedua adalah kita perlu mengasihi dan harus mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. 第二，我们需要去爱，我们也是要真正学习去爱，就是像耶稣如何的爱我们。 Pada ayat 1b firman Tuhan mengatakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. 约翰福音第13章第1节就是后半段，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。 Saya tidak panjang lebar berbicara mengenai kasih Allah karena kita semua sudah mengerti bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Allah telah mengasihi kita, mengorbankan anaknya yaitu Yesus untuk kita sebagai korban keselamatan. 我不会在这爱的这个主题多说，因为我们知道神已经赐了他的独生子来赎我们的罪。 Tetapi pertanyaannya apakah kita juga mengasihi orang-orang lain, termasuk orang-orang yang mungkin menyakiti, orang-orang yang mungkin menjadi tantangan kendala dalam pelayanan kita atau kehidupan kita sehari-hari. 但是问题是我们是否可以爱已经伤过我们的人，或者他们在服事上，他们不爱我们的人呢？ Saudara-saudara, menarik setelah
Yesus setelah firman Tuhan berbicara mengenai kasih ini, kemudian Yohanes menuliskan, menyaksikan apa yang terjadi pada diri Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang akan mengkhianati Yesus. 在这经文里，当约翰才讲到爱的时候，接下来他就讲到这个犹太要卖耶稣。 Saudara-saudara, saya yakin bukan kebetulan kalau firman Tuhan menaruh peristiwa tentang bagaimana iblis berbicara kepada Yudas, membisiki Yudas untuk mengkhianati Yesus. 我相信经文这样记载不是偶然的，就是当在经文已经讲到爱的时候，接下来就讲到晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意念放在这个犹大的心里。 Bapak dan Ibu, apakah kemudian Yesus yang tahu karena dia Allah yang maha tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, bahwa Petrus akan menyangkali dia, apakah Yesus membatalkan untuk membasuh kaki daripada Yudas dan Petrus? 耶稣是知道的，他是无所不知的神，他当知道他的门徒要不认他，要卖他。 他是否就不洗他们的脚了呢？不是他们呢？ Yesus membuktikan firman Tuhan bahwa ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. 耶稣就证明了他爱他们，爱到底。 Yesus mengasihi murid-murid, mengasihi kita bukan apa yang ada pada kita, apa yang kita kerjakan. Tetapi Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tulus, kasih yang walaupun. 耶稣爱我们，不是看我们何等样的人，我们的存在，但是耶稣是用他自己完美的爱来爱我们。 Itu yang Tuhan kehendaki ketika kita melayani Tuhan, saudara-saudara. 这就是神要我们做的，当我们服侍的时候是要这样做的。 Mengasihi orang-orang meskipun orang-orang itu berseberangan dengan pemikiran kita, pandangan kita, pendapat kita. 虽然我们 有一些人跟我们的想法不一样，我们还是要去爱他。 Yesus mengasihi juga kepada orang yang meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. 耶稣也爱那些人，他们喊着说要把耶稣钉在十字架的。耶稣在十字架上，耶稣说求主赦免他们的罪。 Seorang teolog yang bernama William Barclay mengatakan, terkadang kita membuat kesalahan kalau kita berpikir bahwa kasih itu dimaksudkan untuk memberi kebahagiaan. Memang pada akhirnya demikian, tetapi kasih dapat memberi rasa sakit dan menuntut salib. 神学家威廉巴克里说，有时我们会误会的 认为爱是为了给人带来幸福，爱确实如此，但爱也不能带来，也可能带来痛苦，也需要被起十字架。 Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus menghendaki untuk kita mengasihi dan juga di dalam pelayanan kita khususnya kita mengasihi domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita layani. 耶稣要我们去爱。 耶稣也要我们去爱那他已经给我们的羊群。 Dan yang terakhir, apa yang bisa kita teladani dari Yesus untuk melayani? 第三件事是我们可以学习，从耶稣身上可以学习的是什么？ Yang ketiga adalah kerendahan hati Yesus. 第三的就是耶稣的谦卑。 Ayat 5 di situ dikatakan, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的毛巾擦干。 Pembasuhan kaki merupakan salah satu tanda dari kerendahan hati Yesus. 洗脚就是耶稣谦卑的标志。 Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 di situ mengatakan bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai satu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. 腓立比书第2章第6到第8节，
他本有神的形象，不以自己与神同等为抢夺的，反倒吸取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Yesus adalah empunya segala-galanya. Dia adalah pencipta segala-galanya. Segala kemuliaan dan kuasa ada di tangannya. 耶稣是拥有一切的，他是创造一切的，他也是掌管一切的。 Tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini. Mau mati di atas kayu salib sebagai hukuman yang terhina bagi setiap untuk menebus dosa-dosa kita. 但是他愿意来到世间来，他愿意被钉在十字架上，就是最屈辱的一个惩罚。 Dan dalam kerendahan hatinya, Tuhan Yesus bersedia untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya saat itu. 在耶稣的卑微里，他愿意洗他那时候门徒的脚。 Sesuatu yang dikerjakan oleh budak, oleh hamba yang paling hina. 应该是要最低级的奴隶去做的， Tapi Yesus melakukannya itu menjadi teladan bagi kita sekalian. 但是耶稣就把这洗脚完成了，就是要成为我们的榜样。 Saudara-saudara, adalah menjadi satu kehendak Tuhan bahwa kita harus melayani seperti Yesus melayani. 弟兄姐妹们，是的，就是神的旨意，让我们可以效法耶稣的服侍。 Pada ayat 14 firman Tuhan mengatakan, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 第14节，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。 Bukankah kita mengakui, kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai guru kita? 我们岂不是已经承认主耶稣是我们的主吗？ Tema gereja tahun ini kita menjadi murid yang setia atau yang setia melayani Tuhan. 今年我们教会的主题就是成为一位忠心服侍主的门徒。 Saudara-saudara, menjadi murid artinya kita belajar dari guru kita, yaitu Yesus. 弟兄姐妹们，成为门徒就是我们从我们的夫子来学习。 Dan setiap hari kita berdoa, kita menyebut Dia sebagai Tuhan kita. 每一天我们祷告，我们称他为我们的主。 Dan Tuhan dan guru kita itu minta kepada kita, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 那位我们的主，我们的夫子，他要我们来彼此洗脚。 Saudara-saudara, membasuh kaki bukan berarti kita mengadakan acara setiap Kamis Putih misalnya ada kita maju ke depan membasuh kaki secara seremonial. 洗脚的意思不是在每一年的受难节前夕，我们就请弟兄姐妹到前面来洗他们的脚，有一个仪式。 Tetapi membasuh kaki sebagai satu simbolis bagi kita untuk kita melayani dengan kerendahan hati. 但是洗脚的意思就是一个在服饰上谦卑的标志。 Untuk kita melayani dengan kasih agape, kasih walaupun itu. 让我们可以无条件的爱去爱， Dan melayani dengan totalitas, memberi yang terbaik, berapapun harganya. Mari Bapak dan Ibu kita berikan bagi Tuhan kita. 让我们也可以去爱，无论要付多大的代价，我们要全心全意的去爱。 Dan sebagai berita anugerah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. 这是一个好信息，就是主耶稣说：“你们既知道这事，若是去行，就有福了。” Ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah kita sekalian jikalau kita melakukan sama seperti yang Yesus lakukan. 在14节，耶稣就这样说：“我们若照着耶稣所做的去做呢，我们就蒙福了。” Kiranya kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kita di dalam melayani Tuhan dan di dalam mengikuti Tuhan. 好让这个福分成为我们在跟随耶稣、服侍耶稣的一个福分。 Amin. Mari kita 阿门 berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kedua hamba-Mu telah selesai berbicara.
主啊，你的2位仆人已经讲完你的话语， Roh Kudus tolonglah untuk terus berbicara dalam hati kami. 求你的圣灵一直在我们的心里说话， Sehingga kami boleh mengikuti Engkau, boleh melayani Engkau sebagaimana yang Engkau teladani bagi kami. 好让我们可以按着你已经树立榜样给我们的，我们可以去服侍、去爱你。 Kami lemah tetapi Engkau kuat. 我们是软弱的，但是你是那全能的主。 Kami tidak bisa tetapi Engkau mampu. 我们不能，但是你是全能的。 Oleh karena itu tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu. 主啊，所以求你来帮助我们，可以实行你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。